Kita masih lagi mencari customer untuk datang melawat kedai kita lah. Kurang tapi okey lah, bagi kita boleh bisnes lah. Lepas tu kebetulan kita terpaksa tutup hampir setahun juga. And then kita baru beroperasi semula dalam sebulan lebih saja. Yang penting kita boleh cari makan, semua orang cari makan. Pahlawan Melaka, 5 bersaudara. Sanggup bermatian untuk raja tercinta. Melayu, India, Cina, satu negara. Satu Malaysia di bumi Melaka. Sebelum kita memasuki dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya untuk membuka bicara akan kehebatan negeri Melaka. Melaka merupakan sebuah bandar yang menawan dan berfungsi pada dahulu kala sebagai sebuah dermaga purba bagi para pedagang melabuhkan sahur bagi tujuan perdagangan. Melaka merupakan sebuah pusat pelabuhan antarabangsa yang tertua sejak abad ke-15 lagi. Ianya telah diasaskan pada tahun 1400 oleh seorang putera Hindu dari Palembang, Sumatera, iaitu Putera Parameswara, lalu utusan Cina pertama melawat Melaka pada tahun 1403. Ialah Laksmana Imperial Yingqing. Ini diikuti dengan lawatan Laksmana Imperial Cheng Ho, Duta Perdagangan Cina dinasti Ming pada tahun 1409. Kejayaan Melaka membentuk sebuah empayar yang luas disebabkan oleh kebijaksanaan Sultan dan pembesarnya. Usaha perluasan kuasa bermula semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Baginda berjaya menguasai Pahang, Indragiri dan Kampar. Sultan Muzaffar Shah bertindak bijak dengan menghantar tentera bagi menghadapi serangan Siam terhadap Melaka. Baginda juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan melalui hubungan ini, kedudukan Melaka bukan sahaja diiktiraf oleh sebuah kuasa yang kuat seperti China, malahan oleh kerajaan lain di rantau ini. Hasil daripada perlindungan China yang diberikan kepada Kesultanan Melayu Melaka terhadap serangan Siam pada awal abad ke-15, Melaka menjadi makmur sebagai sebuah pelabuhan perdagangan yang hebat bagi rempah-rempah dan kayu cendana dibawa masuk dari Maluku, Indonesia. Perkara ini menjadi tarikan bagi pedagang-pedagang lain dari luar negara untuk berkumpul ke pelabuhan Melaka dan membawa pelbagai pengaruh budaya, kepercayaan dan banyak lagi. Pada ketika itu, Melaka dirujuk sebagai emporium besar untuk barangan dan kekayaan dan mereka semua melakukan perdagangan barter yang sangat rancak ketika itu. Akibat daripada pengaruh luar, inilah yang membuatkan negeri Melaka kaya dengan nilai sejarah dan mempunyai pengalaman warisan yang tinggi. Perkara ini secara tidak sengaja telah menarik minat para pengunjung untuk datang melawati negeri Melaka pada hari ini. Kesan penjajahan daripada 3 kuasa asing yang berlaku di antara abad ke-16 hingga 20 ini telah meninggalkan beberapa monumen, seni, budaya, kepercayaan dan banyak lagi yang menggambarkan pengaruh Eropah, China, India, Melayu, Belanda dan sebagainya. Hasil daripada kekayaan nilai sejarah yang terdapat di bandar ini, Melaka telah diisytihar sebagai bandar yang bersejarah pada tahun 15 April 1989 dan pada 7 Julai 2008, Melaka telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Di samping itu, untuk pengetahuan semua, Melaka merupakan negeri yang kedua terkecil di Malaysia. Namun, ia merupakan negeri yang terkaya dari segi sejarah dan budaya. Bandar Melaka ini terkenal dengan contoh yang luar biasa, bandar kolonial bersejarah yang menunjukkan pengaruh sejarah dan budaya yang masih ada daripada fungsi mereka yang dahulu sebagai pelabuhan perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Mesti korang tertanya-tanya kan, bagaimanakah Melaka boleh tercatat sebagai tapak warisan dunia di bawah UNESCO dan apa yang menyebabkan Melaka layak untuk mendapat gelaran tersebut? Untuk pengetahuan semua, terdapat pelbagai tapisan yang telah dilakukan oleh komuniti UNESCO bagi menentukan beberapa kriteria yang telah dimiliki oleh bandar Melaka ini. Jadi, Melaka telah berjaya mencapai beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Antaranya ialah kriteria yang kedua. Kriteria ini menunjukkan bahawa Melaka mempunyai bandar perdagangan pelbagai budaya di Asia Timur dan Tenggara yang luar biasa, tetapi turut dipalsukan daripada perdagangan dan pertukaran budaya Melayu, Cina dan India serta 3 kuasa penjajah Eropah berturut-turut selama hampir 500 tahun. Selain itu, kriteria yang ketiga yang menunjukkan Melaka adalah bukti hidup kepada warisan dan tradisi berbilang budaya dan pengaruh penjajah Eropah.
Warisan ketara dan tidak ketara berbilang budaya ini dinyatakan dalam pelbagai jenis bangunan keagamaan yang berbeza kepercayaan, suku kaum, pelbagai bahasa, ibadat dan perayaan, keagamaan, tarian, pakaian, seni, muzik, makanan dan kehidupan seharian. Dan akhir sekali, kriteria yang keempat, iaitu Melaka mencerminkan campuran pengaruh yang telah mencipta seni bina, budaya dan landscape bandar yang unik dan berselari di mana-mana di Asia Timur dan Selatan. Khususnya, mereka menunjukkan rangkaian luar biasa rumah kedai dan bangunan-bangunan ini menunjukkan pelbagai jenis dan peringkat pembangunan, jenis bangunan sebahagiannya berasal daripada zaman Belanda ataupun Menarik bukan negeri Melaka ini? Memang layak mendapat pengiktirafan sebagai bandar warisan dan wajib dilindungi serta dilawati oleh kerana keindahan dan keunikannya yang tersendiri. Akan tetapi, pernahkah anda semua dengar tentang Jonker Street dan Jonker Walk? Adakah kedua-dua ini mempunyai perbezaan atau sama sahaja? Sebenarnya, Jonker Street dan Jonker Walk adalah tempat yang sama. Jonker Street dan Jonker Walk adalah kawasan yang meliputi Jalan Hang Tuah, Jalan Hang Kasturi, Jalan Tun Tang Chenlock, Jalan Tokong dan beberapa jalan lain yang ditunjukkan di dalam gambar di sebelah saya ini. Jalan Hang Jebat dahulunya dikenali sebagai Jalan Jonker yang diterjemahkan pada Jalan Bangsawan Muda dalam bahasa Belanda. Ini adalah satu lagi jalan yang sebelum ini menjadi rumah kepada ahli masyarakat yang lebih mewah. Banyak bangunan yang indah masih bersepadan dengan kedua-dua belah jalan yang sibuk ini yang terkenal dengan kedai antiknya. Banyaknya kedai antik yang menjual banyak objek antik dari masa lalu menekankan kepentingan sejarah jalan itu. Salah satu kedai antik tertua di jalan ini dimiliki oleh keluarga Kuti, sebuah keluarga India yang terkenal di Melaka. Pada tahun 1936, mendiang T.J. Kuti, seorang India Muslim dari Kerala, membuka kedai barangan terpakai Jonker Street yang pertama. Kawasan ini ibarat jantung kepada ekonomi pelancongan negeri kerana telah banyak menyumbang dan merupakan salah satu inisiatif untuk lebih mempertengahkan nilai budaya, identiti penduduk setempat dan sejarah Melaka di mata dunia. Sejarah Jonker Walk bermula sejak zaman Belanda Melaka. Jalan Heron di kawasan kejiranan itu pernah menjadi rumah kepada hamba dan orang bawahan orang Belanda. Tetapi sebaik saja Belanda berundur, ia bertukar menjadi bagi jalan bangsawan. Ketika bapa dan bibik yang kaya mula menetap dan berdagang di sini, jalan itu membentuk watak etnik dan budaya yang kuat. Disebabkan pengaruh Cina, ia juga dikenali sebagai Chinatown Melaka. Ia dirujuk sebagai jalan orang kaya semasa zaman Belanda kerana bapa nyonya yang kaya pada masa itu telah menubuhkan kedai mereka di sana. Jonker Street biasanya dikenali sebagai jalan antik, adalah kediaman tertua di Melaka. Beberapa daripadanya bermula sejak abad ke-17, artefak dari zaman penjajahan Portugis, Belanda dan juga British dipamerkan di kedai antik tempatan. Jonker Street adalah salah satu tarikan yang wajib dikunjungi jika melawat negeri Melaka. Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan yang banyak menyumbang kepada sektor ekonomi negeri. Untuk pengetahuan semua, setiap hari dianggarkan para pelancong yang datang akan berbelanjakan hampir atau lebih daripada RM250 Malaysia. Tambahan pula, terdapat lebih 50,000 orang pelancong yang mengunjungi kawasan ini dalam masa satu hari. Akan tetapi, Jonker Street tidaklah meriah sepanjang masa. Kebiasaannya, mereka akan meriah pada waktu hujung minggu sahaja. Pada waktu itulah, semua kedai akan dibuka dan kebanyakan jalan utama akan ditutup bagi memberi laluan kepada penjalan kaki. Tetapi, adakah Melaka hanya menerima kehadiran pelancong pada malam hujung minggu sahaja? Berdasarkan pemerhatian kami di sepanjang kajian ini, mendapati bahawa Jonker Street kurang bernafas di siang hari. Terdapat banyak kedai dan tarikan pelancong yang tidak beroperasi dan tidak boleh diakses pada waktu pagi. Sedikit mengecewakan lagi apabila kebanyakan pelancong yang menginap di kawasan ini tidak mempunyai banyak pilihan aktiviti yang boleh dilakukan pada siang waktu. Mereka terpaksa memulakan hari mereka setelah 10 pagi atau pergi ke kawasan lain untuk melakukan aktiviti di waktu pagi. Selamat sejahtera, kita bertemu kembali. Salah satu tujuan seseorang pelancong untuk melawati sesebuah negeri adalah untuk mengenali warisan budaya negeri tersebut dengan lebih terperinci.
Sudah pasti mereka mahu melihat kraftangan, cenderahati dan makanan yang melambangkan negeri tersebut. Namun, terdapat satu isu yang timbul apabila terlihat kedai-kedai di Jongke Melaka mula menjual barangan yang jelas menunjukkan identiti negara lain. Adakah ini merupakan masalah yang besar ataupun patut kita biarkan begitu sahaja? Hal ini kita boleh lihat melalui rakaman video yang kami paparkan. Kebanyakan kedai menjual cenderahati serta kraftangan yang mempromosikan negara lain. Malahan, ada juga bendera dari negara lain yang digantung di hadapan kedai di sekitar Jongke Melaka. Menerusi kajian kami, agak sukar untuk kami temui khususnya cenderahati yang dihasilkan dari Melaka di Jongke. Sebagai contoh, penjualan t-shirt, rantai kunci yang kami jumpai kebanyakannya diperbuat daripada negara China dan tiada yang asli dari Melaka atau Malaysia. Apakah sebenarnya warisan yang cuba kita tunjukkan jika adanya isu-isu seperti ini? I mean, talking about souvenir it's very difficult to find the local products, especially made in Melaka. Okay, over there. Yeah. Di samping itu, ada juga peniaga-peniaga yang mengetengahkan warisan negara lain di Jongke Street dengan menjual makanan-makanan dari negara luar serta turut mempromosikan negara ini melalui pertuturan bahasa semasa sesi penjualan. Wajarkah perkara ini semua berlaku di kawasan tumpuan pelancong yang khas mahu mengenali warisan Melaka? Kerajaan Negeri Melaka akan tetap membuka laluan bagi kenderaan di sepanjang pasar malam Jongke Walk di Jalan Hang Jebat bermula Jumaat hingga Ahad. Keputusan ini diputuskan oleh anggota Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar, Dato' Ismail Osman, dalam usaha membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Berdasarkan rungutan pelbagai pihak termasuk pelancong dan rakyat tempat, terutama di kawasan bandar pada hujung minggu. Beliau berkata pembukaan laluan di sekitar Jongke Walk itu bagaimanapun tidak melibatkan penutupan gerai sedia ada di sepanjang pasar malam itu yang bermula jam 6 petang hingga 12.30 malam setiap Jumaat hingga Ahad. Perkara ini telah disalahartikan menutup dengan memberi laluan pada kenderaan adalah dua perkara yang berbeza. Selain dari itu, isu ini telah dibagikan oleh seorang penjual barangan mainan kanak-kanak memberikan alasan jalan tersebut terlalu sempit untuk dilalui kenderaan terpasti menyukakan peniaga dan pengunjung. Ia juga membahayakan pelancong dan peniaga yang berada di sepanjang Jongke Street untuk berjalan atau bertapak di Jongke Street. Of course, dengan transportnya and then dengan bila kita allow transport to come to go in to Jongke Street or Heron Street, so especially in the as a tourist ni macam it's very difficult lah us to nak jalan-jalan. Yes, definitely dengan crowds ni everything kan sangat sesak. So itu yang orang kata one of the challenging lah. So I think lah. Seterusnya, mari kita beralih pula kepada apakah keunikan Jongke Melaka. Jongke Melaka mempunyai kedudukan geografi yang agak strategik iaitu terletak di tengah-tengah jalan yang sibuk dan terkenal sebagai pusat perdagangan pada satu masa yang dahulu. Kawasan ini merupakan kawasan yang agak sempit tetapi menjadi titik pertemuan antara monsun timur laut dan barat daya. Masyarakat pelbagai budaya telah menetap di kawasan ini dan telah membawa pengaruh besar dari segi dalam seni bina Atlantik yang unik. Antaranya, seni bina awal ini adalah penyatuan nilai, idea, tradisi budaya yang berbilang kaum, pembinaan bangunan, pengangkutan dan banyak lagi. Hasil daripada peninggalan dahulu kala, kini Jalan Hang Jebat atau lebih dikenali sebagai Jongke Street ini kaya dengan elemen warisan dan mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Bagi saya Jongke sangat unik kerana di sana kita dapat mempelajari banyak tentang budaya atau aktiviti orang pantai. Kesesakan lalu lintas adalah antara salah satu masalah yang telah diketengahkan oleh para peniaga berdasarkan perbincangan saudara Amirul sebentar tadi. Tambahan pula, kita sudah kenal pasti jumlah kemasukan pelancong yang melawat negeri Melaka mencapai puluhan juta. Sudah pasti pelancong-pelancong ini memilih untuk melawat Jongke kerana terdapat pelbagai tarikan di sana. Contohnya, para pelancong boleh membeli belah, makan dan lain-lain lagi. Jadi, apakah mod pengangkutan yang digunakan oleh para pelancong? Sudah semestinya kebanyakan daripada mereka akan menggunakan kenderaan darat, terutamanya kereta. Berdasarkan kajian yang kami dapati, rakyat Melaka sahaja telah hampir mencecah 1 juta pada tahun 2020. Sehubungan dengan itu, rakyat Melaka juga akan keluar rumah pada hujung minggu untuk meluangkan masa bersama keluarga di Bandar Melaka. Hal ini sejurus menjadikan sebab kesesakan lalu lintas berlaku terutama sekali di jalan-jalan utama seperti Jongke Walk. Adakah masalah-masalah ini boleh dikurangkan?
Kajian mendapati bahawa ia agak sukar untuk menyelesaikan masalah ini secara serta-merta kerana terdapat pelbagai faktor yang menghalang. Contohnya jalan di laluan John ke Melaka yang sempit. Akan tetapi di mana ada kemahuan di situ ada jalan, terdapat beberapa unsur diketengahkan seperti menutup jalan pada hari-hari tertentu, menyediakan pengangkutan awam dengan lebih banyak, mewujudkan taksi bot dan sebagainya. Jadi adakah cadangan-cadangan ini mampu dilaksanakan di negeri Melaka? Mari kita tanyakan pendapat Encik Asnal iaitu penolong pegawai seni bina di Majlis Bandaraya Melaka bersejarah berkaitan isu ini. Pandangan saya memang public transport kena bagus lah. Kita nak buat benda lain tak boleh, nak buat tram, nak buat apa tak boleh, kawasan warisan. Jadi kita ada sungai, kita gunakan benda sebaik mungkin. Buatlah taksi, bus, Begitulah sedikit sebanyak mengenai Jonker Walk yang merupakan salah satu kebanggaan negeri Melaka. Ia adalah tempat yang sering menjadi pilihan oleh para pelancong. Oleh itu, ia perlulah menjadi pusat budaya dan perlu menunjukkan pelbagai tradisi yang diterapkan oleh masyarakat negeri Melaka daripada segi makanan, hiburan, bangsa dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, setiap orang perlu memainkan peranan yang penting bagi mengekalkan identiti warisan dan pelancongan di negeri Melaka, terutama sekali di kawasan Jonker Walk ini. Kawasan ini bukanlah sekadar pelancongan sahaja, bahkan ia merupakan tapak warisan yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Deretan bangunan lama dan rumah kedai dengan seni bina kualiti dan susun atur yang kaya dengan peninggalan penjajah ini merupakan nilai warisan yang amat tinggi dan harus dipelihara dengan sangat teliti dari segi infrastruktur dan budaya. Kapal dagang dari seberang, penuh muatan kayu menanti. Dari jauh tuan-puan datang, orang Melaka sadia menanti. Sekian, terima kasih. Jonker Street adalah Yes, artis.